Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada sahabat saya Prof Kamil. Ya, betul kami jarang-jarang jumpa, tapi kalau jumpa tu macam dah kenal lama. Kan ya, sebab tak ada sebab untuk saling jumpa, kecuali lah kalau saya duduk di Kemuncak ni juga kan, Kemuncak Kondo, baru boleh selalu jumpa. Baik, jadi bila beliau melamar untuk saya datang berkongsi tip parenting dengan tuan-tuan dan puan-puan, maka saya dengan besar hati saya kata boleh, insya-Allah. Kebetulan masa tu kita belum ada tarikh penamaan calon dan mengundi lagi. Jadi tengok-tengok bila dia kata 30 Julai, saya kata boleh. Tengok-tengok 29 penamaan calon. Kena kawan saya, sahabat serapat saya pula calon semalam. Jadi terpaksa dah janji dengan dia, kalau kau penamaan calon, aku akan duduk iring kau. Dah semalam bergarak, saya kata Prof jangan bimbang, saya balik terus lepas bergarak tu kata. Kan? Okey, jadi itulah sebabnya hadir pada hari ini. Baik, dan saya tengok tadi pun ada yang sama-sama anak sekolah. Tuan Yazid kita ni sama-sama anak dulu dekat Perak, dekat Ipoh Perak, Sekolah Kebangsaan Sungai Rokam. Jadi kami ni rupanya tu rasa macam pernah tengok, tapi di mana rupanya masa saya jadi pengerusi PIBG Sekolah Sungai Rokam dulu. Anak sama-sama sekolah di sekolah yang sama. Saya lama jadi pengerusi di situ, 12 tahun. Orang tak nak lepas, ya kan? Saya hinggalah saya pindah ke Kuala Lumpur ni, barulah terpaksa lepaskan jawatan itu. Jadi alhamdulillah, jadi perkongsian hari ini kita jangan tegang sangatlah kan. Ini bukan macam motivasi ahlian pelajar yang hadir dengan Fatin tu, kan. Yang itu lain tu. Itu memang masuk aja, belum apa-apa duduk kena sapu dulu. Tegak semua kan. Tu yang dia takkan lupa sampai ke mati tu kan. Macam mana saya basuh cuci otak budak-budak tu. Fatin tahulah juga kan. Memang saya cuci habis, rapat kata orang Kedah, rapat bagi kan. Tapi itulah sebab apa? Sebab itulah yang menjadikan terbentuknya Sasiah. Ya. Jadi hari ini saya akan kongsikan tip, boleh kita buka kepada soal jawab. Ya, insya-Allah, sebab saya anak ramai itu tidaklah, baru masuk 10 orang. Alhamdulillah. Dan insya-Allah doakan yang ke-11 tu ada dalam perut tu. Yang ke-11 kan. Jadi itulah dia. Tapi saya mengelat sikitlah kaum ibu saya mengelat sikit sebab saya ada 2 dapur. Kalau faham, kalau tak faham pun harap fahamlah. Kan, sebab bukan apa Prof, cerita 2 dapur, 3 dapur, 4 dapur ni setengah orang perempuan, setengah bukan kat sini orang lain, perempuan lain. Terus buka pintu balik awal dia. Kan? Tapi hari ni bukan cerita pasal 2 dapur, kita cerita pasal anak-anak, macam mana membesarkan anak-anak. Jadi yang sulung saya 34 tahun. Itu yang sulung. Yang kecil sekali 1.5 tahun. Belum lagi kot, lebih kurang macam itulah. Jadi bila sedikit summary lah, sebab saya tahu macam yang dah berusia ni macam tak ada anak kecil dah. Tapi datang ni support kot nak didik cucu lah pula kan. Jadi kena tahu. Saya tengok bila saya ada anak yang ramai, saya memang inspired dengan satu keluarga yang ada anak ramai dulu. Saya kata aku nak juga anak ramai. Sebab apa? Sebab saya nak biarlah anak tu ramai dan berkualiti. Jadi kita nak anak tu biarlah anak ramai dan berkualiti. Kita tak naklah anak kita ada yang jadi penagih dadah, ada yang terlibat dengan kes jenayah, ada yang tak solat, ada yang mungkin keluar tak balik malam, berhari-hari hilang. Kalau tanya saya kes anak-anak ni menakutkan. Betul Prof, menakutkan. Ya, sebab yang datang kes bila dalam motivasi alihan pelajar yang Prof sebut tadi tu, saya dah jalankan program tu hampir 30 tahun. Dan pelajar-pelajar saya dah ada lebih 400,000 pelajar. Jadi bila motivasi alihan pelajar, dia punya fokus dia adalah tentang perubahan sikap dan mindset. Kita nak fokus kepada anak-anak ini agar terdorong untuk dia ubah cara fikir dia ubah sikap dia. Ini dia punya fokus utama, tingkatkan keberanian dia untuk tampil ke depan dan sebagainya. Jadi
bila kita buat program macam tu, jadi ibu bapa ni sebab program tu seorang masa tu 200 lebih seorang, saya tengok 200 apa nak attend program, sekarang 300 setengah sebab kos. Jadi bila ibu bapa dia ada 4 orang anak, bila dia mampu nak masuk seorang je anak, dia akan pilih anak yang macam mana untuk masuk kursus saya ni. Dia akan cari anak yang paling bermasalah sekali di mata dia. Anak yang paling malas, anak yang result paling teruk, anak yang tak nak sekolah, anak yang memang yang masuk kebetulan. Kecuali Hadi dengan Fatih lah, mereka bukan paling bermasalah, haram anda. Okay. Jadi ramainya macam tu. Jadi cabaran kepada kursus tu sangat besar. Tetapi alhamdulillah dengan izin Allah lah juga ramai yang berubah. Ramai betul yang berubah. Kan? Jadi bila tengok ada dulu daripada peperiksaan dapat B, C, D, dapat semua A. Ada yang dulu daripada kelas nombor 4, nombor 5 lompat naik kelas nombor 1. Ada yang dulu dapat nombor 30, 40 dapat nombor 1, 2, 3. Jadi perubahan itu yang menyebabkan kalau ada 10 anak, 10 masuk motivasi alihan pelajar. Dia dah berjangkit-jangkit. Jadi hari ini insya-Allah bila topik tentang anak-anak, saya akan masuk juga tentang apa sebenarnya yang saya sentuh selama ini dengan anak-anak yang membuatkan mereka boleh nak berjaya berubah tu tadi. Mungkin ada 1, 2 tip. Kita duduk macam ni, dia kalau saya bagi secara ilmiah tak masuk kepala, tapi kalau dengan penceritaan, insya-Allah dia akan lekat lama. InsyaAllah. Okey. Jadi bila sebut anak-anak ni tadi, kenapa saya nak anak tu ramai? Sebab kefahaman saya, konsep parenting yang saya pegang, saya nak tengok jadi tak dengan anak-anak. Jadi sebelum pergi dengan anak orang, kena anak kita dulu. Jadi tak jadi. Okey, contoh misalnya, saya berhasrat, saya ni walaupun belajar sampai luar negara, kita orang orang Terengganu, bahasa Inggeris saya teruk masa dulu. Kan? Jadi hasrat pertama saya nak anak-anak yang nombor 1, nombor 2 ni bahasa Inggeris kena bagus. Tujuan dia apa? Nanti bila dia dah besar, dia boleh tolong bapak dia. Jadi translator lah, jadi apa. Jadi sebab tu. Apa bunyi? Oh, terkejut saya. Oh. Dia kejap. Dia ada gangguan. Bateri nak habis. Cuba ambil yang mic satu lagi tu. Tak ada bateri juga. Ya, bateri off. Tapi boleh dengar? Boleh. Okey. Insya-Allah. Jadi bila anak ramai, saya nak batch pertama bagus bahasa Inggeris. Dapat sebab anak-anak saya yang pertama ni sampai anak kedua saya dia masuk UiTM pun dia buat degree dalam apa dia punya tu English for Professional Communication. Dia punya degree dia daripada pusat bahasa. Kemudian saya tengok anak orang, bagus juga kita sendiri terfikir. Bagus juga kalau tengok anak-anak orang, 5 orang anak, semua hafal Quran. Jadi kita pun ada rasa cemburu juga. Kan cemburu. Bagus juga kata kalau anak ni hafal Quran. Lepas tu rancang. Dapat alhamdulillah 2 orang anak yang perempuan sekarang ni dekat UIA, alhamdulillah hafal 30 juzuz Al-Quran, dan anak yang kedua sekarang ni ada dekat Institut Quran Kuala Lumpur pun sedang menghafal Quran. Tapi jadi dapatlah anak macam tu. Kemudian tengok pula anak kan inspired dengan cerita Nur Amalina tu, dari berjaya sampai belajar tinggi-tinggi, lepas tu ada anak orang muda-muda masuk universiti. Saya pun terfikir, macam mana kalau aku nak ada anak aku ni muda masuk universiti. Rancang, alhamdulillah ada seorang umur 16 tahun dah masuk Taylor University. Sebab apa dia tak ambil PT3, dia tak ambil SPM, tak ambil, dia ambil IGCSE. IGCSE ni dia boleh masuk kalau result bagus kan. So saya kena hantar dia ke sekolah swasta untuk itu.
Dan memang betul 16 tahun masuk Taylor University. Dapat. Kemudian tengok pula ada anak genius. Anak genius kan, anak orang lompat kelas. Masa tu saya terfikir, anak orang lompat kelas, takkan anak aku ramai-ramai ni tak ada seorang yang boleh lompat kelas. Macam mana nak jadi anak lompat kelas? Maka rancang, alhamdulillah anak nombor 8 saya umur 6 tahun lompat darjah 2. Lompat kelas. Kan? Jadi di situ saya dapati bahawa apa yang saya dapati bila saya dah buat dengan anak sendiri, maknanya tadi bila kita dengan anak, ya, apa yang saya boleh buat satu kesimpulan, anak tu jadi sebab kita memang sudah menggambarkan apa jenis anak yang kita nak. Dia bermula dengan ibu bapa. Jadi kalau kita sebagai ibu bapa, kita tak nampak hala tuju. Kita tak design anak tu nak ke mana. Maka dia akan ikut secara organik lah. Maknanya mana pergi-pergilah. Nak jadi apa jadilah. Kalau pandai-pandailah. Kalau tidak-tidaklah. Jadi begitu. Sebenarnya tidak. Sebab saya daripada semua anak saya, tetapi mereka mengikut apa yang saya set dalam minda. Tetapi kita tak paksa dia. Tetapi kita menyediakan persekitaran yang membawa dia ke arah itu. Yang membuatkan dia jadi berminat. Yang membuatkan dia jadi seronok. Cuma anak saya seorang. Dia minat kepada sukan. Maka saya adjust dia untuk pergi ke sukan. Sekarang tengah buat diploma sains sukan di UiTM. Jadi oleh sebab itu, bila kita ada anak, yang pertamanya sekali, kita kena design masa depan anak. Mak ayah ni kena design. Jadi kita kena buat keputusan lah. Kita tengok anak kita, kan, kita nak anak yang ni jadi apa, yang ni jadi apa. Jadi kita tak boleh paksa kalau dia tak nak. Tetapi kita boleh mempengaruhi dia untuk pergi menjurus ke arah itu. Macam mana kita nak mempengaruhi? Pertama, kita mungkin bawa dia, beri dia pendedahan-pendedahan sebegitu. Kan? Kalau kita nak anak kita orang yang baca Quran, kita kena bawa ke tempat-tempat macam tu banyak. Kita kena beritahu dia, bercerita dengan dia apakah kelebihan mereka yang hafal Quran dan sebagainya. Kita kena cerita daripada kecil, cerita. Kalau hafal Quran ni, mayat tak hancur, kan? Mayat tak hancur, tak hancur. Kita ceritalah, kan? Kalau hafal Quran ni boleh syafaat kepada ibu ayah masuk syurga sama-sama. Jadi benda-benda macam tu kita mempengaruhi dia. Kalau contoh sekarang ni ada satu perkara lagi yang kecil-kecil ni, yang ni isteri saya punya kehendak. Saya tengah fikir, tengah pertimbangkan, tak design lagi ke arah tu. Nak juga dia kata anak masuk sekolah Cina. Sebab dia kata anak tak ada yang bercakap Cina. Dia nak anak masuk sekolah Cina. Tak tahulah kenapa anak nombor 10 lahir muka Cina. Lahir muka Cina. Saya pun terkejut. Pagi tadi pun saya kata dengan mata-mata sepet dia apa semua tu, kan. Saya kata, ya Allah. Kan. Jadi saya cakap kat dia, mungkin yang inilah akan memenuhi hajat awak, kata kan, yang kecil sekali ni. Jadi begitu. Jadi oleh sebab itu, saya sangat percaya anak-anak membesar, kalau kita nak short form kan benda tu, anak-anak membesar mengikut jangkaan ibu bapa dia. Dia punya key dia dekat situ. Anak-anak membesar mengikut jangkaan ibu bapanya. Tak semestinya, tetapi banyaknya begitu. Sebab apa? Bila kita sudah menjangkakan anak kita nak jadi apa, nak sampai ke tahap macam mana, maka kita akan berkorban, kita akan melakukan, kita akan berhabis-habiskan wang, memastikan dia berada dalam haluan yang betul tu tadi. Dalam perjalanan yang betul. Kita ambil contoh. Nicole and David kan ratu squash dunia, ratu squash negara. Tahu tak berapa umur dia yang masa ayah dia kenal pasti bakat dia tu? Umur dia berapa? Umur dia masa tu 9 tahun. 9 tahun ayah dia nampak bakat anak ni dalam permainan squash. Jadi oleh sebab itu dia telah berkorban duit ringgit pergi cari jurulatih profesional. Bagi jurulatih profesional untuk latih anak dia tu tadi. Hasil dia anak berjaya ke peringkat dunia. Kan? Jadi ini bentuk yang mana dari segi pengorbanan kita nampak potensi anak daripada awal, kita nampak kelebihan daripada awal, maka kita kena suburkan.
Kan? Jadi macam mana kadang orang tanya saya, macam mana kita nak tahu potensi anak? Kita takkan tahu potensi anak kalau kita tak berikan dia pendedahan seluas-luasnya kepada semua perkara yang dia boleh didedahkan. Contoh katakan, anak aku ni pandai tak menembak. Pergilah bawa dia kelas menembak. Sebab apa? Ini saya nak beritahu kepada kita semua, perkongsian. Pernah tak tengok apa ni rancangan yang orang menyanyi ni, The Voice? Pernah tengok tak? Yang kursi dia kena duduk kat belakang dulu. Kan? Kemudian kalau dia suka dia tekan button, kursi tu pusing kan? Baik. Perasan tak? Ada orang menyanyi, lambat orang tu dengar baru dia tekan button. Tapi ada yang baru tarik suara, empat sekali. Ada tak? Apa maknanya? Hanya jauh hari yang mengenal manikah. Maksudnya tadi, kalau telinga kita dengar, kita tak boleh beza pun. Bunyi sedap je. Itu telinga kita. Tapi bagi seorang yang pakar, bagi seorang yang arif, bagi seorang yang bidang dia itu, dia tengok, dia dengar, dia nampak, dia dah tahu dah sejauh mana orang ni boleh pergi. Sebab tu, kita nak tengok bakat anak, kita bawa di mereka ni ke tempat-tempat yang sebegini. Bawa lah. Oh, ada Miss Boon sedang buat satu badminton punya pemilihan ke apa kan, nak cari bakat-bakat muda. Hantar anak kita. Ada bowling ni sedang akademi, hantar anak kita. Kan? Oh, ada ni kelas menembak, hantar anak. Kelas memanah, hantar anak kita. Sebab apa? Daripada situ nanti, kan, orang ini akan kenal pasti anak kita ada bakat ke tak ada bakat. Nak main bola ke nak apa. Daripada situ. Sebab orang ni, kalau kata badminton, Miss Boon ni, orang budak ni pegang raket, dia dah tahu dah. Tak ada bakat budak ni. Pegang baru. Tak pukul lagi. Kan? Orang main bola misalnya kan. Main bola. Kan? Dia kata okey pergi main. Dari situ dia tengok tak. Okey, ambil yang ni baju biru tu, ambil nama dia. Baju putih tu, yang tu boleh. Macam mana? Dia tengok je. Tapi dia dah kenal pasti. Sebab tu anak-anak kita ada peluang, kita kena dedahkan dia dengan mereka yang pakar. Okey, bukan dedah dengan cikgu-cikgu biasa ni. Cikgu-cikgu biasa tu satu hal lah. Kadang-kadang cikgu-cikgu ni dah biasa dengan anak yang di luar. Itu yang saya lakukan untuk anak-anak pergi hantar ke kan. Siap beli dulu violin, kok dia boleh main. Tengok lalah masuk store. Tiga-tiga anak tak ada bakat main violin. Punyalah cikgu violin tu. Dengan tiga-tiga tak bakat. Kan? Tak payah nak paksalah anak kalau tak ada bakat. Begitu juga dalam menghafal Al-Quran. Kadang-kadang saya kesian tau. Ada kita ni, cita-cita kita tinggi, nakkan anak hafal Quran. Kita paksa budak masuk ke kelas agama dan kelas Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, saya pernah coaching, counselling budak sekolah agama yang mana masa tu ada PMR VT3 tu, result dia semua A kecuali bahasa Arab fail. Bahasa Arab fail. Lain semua A. Mak ayah dia sakit kepala. Dia buat tak tahu je. Lepas tu datang motivasi saya panggil masuk bilik, sembang dengan dia. Sebenarnya doktor, saya tak minat sekolah agama ni doktor. Oh ya ke? Habis kenapa kamu bahasa Arab fail? Saya fail kan? Nampak tak? Saya sengaja fail kan? Kenapa? The only way yang ayah mak saya dah tak boleh paksa saya duduk sekolah itu ialah saya failkan bahasa Arab saya. Kita ingat kita cerdik. Anak lagi cerdik. Jangan main-main. Dia boleh ekstrim dia. Kalau mak ayah paksa sangat, dia boleh buat sampai ke tahap macam tu tau. Kan? Contoh, bila kita dulu kan nak masuk asrama, anak kena straight A kan. Saya anak saya yang Aisyah nombor berapa yang 5, 6. Kejap. 5. Papa tak boleh ingat dah. Kalau lahir sebelah orang tak tahu. Aisyah nombor 5. Awak? 6. Dia pun lupa. Okey, nombor 6.
Waktu dia darjah 2, saya memang nak sangat dia ni masuk Kolej Tengku Kursiah. Saya tak tahu kenapa, Prof. Saya nak anak perempuan saya seorang dapat masuk TKC. Jadilah hasrat bapa begitu sekali. Anak pertama tak dapat, anak kedua tak dapat, anak ketiga tak dapat, anak keempat perempuan tak dapat, tinggal seorang lagi anak perempuan. Sebelum ada yang lagi seorang yang baru lah. Yang tu seorang. Saya kata nak juga buat. Tapi dia tak nak masuk, dia tak nak duduk asrama. Dia tak nak duduk asrama. Jadi, saya takut perkara yang pernah berlaku dengan budak yang saya kaunselingkan itu akan berlaku dengan anak saya. Saya takut dia sengaja tak dapat straight A. Semata-mata supaya dia tak duduk asrama. Baik, apa saya buat? Kan saya kata tadi, kita berikan dia pendedahan. Saya buka internet, saya masuk website, saya tunjuk dekat dia. Aisyah, mari sini Aisyah. Ni sekolah ni bagus kan? Oh tengok yang aktiviti dia. Dia tengok. Oh, dia memang aktif dalam sukan, aktif dalam kurikulum, aktif. Wow, ini sekolah mana ni? Ini sekolah Tengku Kursiah ni. Kita tanamkan dia. Kita racun fikiran dia. Dia pun tengok, suka apa semua. Lepas tu barulah kita beritahu nak kata situ kena jadi pengawas, kena markah kena bagus semua. Oh, dia fight for it. Kan? Daripada tak nak masuk asrama, dia tengok kerana sekolah tu hebat macam tu, dia nak masuk. Dapat, alhamdulillah dapat masuk. Sekarang dah form 4 dah. Jadi apa yang saya nak beritahu bahawa bila kita tengok anak kita ada kebolehan, anak kita ada kemampuan, berikan dia pendedahan. Okey, kemudian kita kena wujudkan persekitaran dan kita boleh cuba mempengaruhi dia, tapi kita tak boleh nak paksa dia. Biarlah keputusan itu datang daripada hati dia sendiri. Kan? Jadi sebab tu contoh budak-budak bila dah nak masuk universiti, nak buat bidang apa? Dia akan mungkin tanya kita. Tapi kadang-kadang ada di antara kita yang paksa anak. Kerana mak dan ayah cikgu, mak nak juga seorang anak cikgu. Tak boleh dah. Awaklah yang terakhir yang boleh memenuhi impian mak dan ayah. Sudah. Kan? Nak juga seorang anak jadi doktor. Paksa anak. Kan? Dia kadang-kadang kerana dia sayang mak ayah, dia buat tau. Dia masuk. Kan? Ya? Tapi lepas pada tu, dia tak akan pergi lebih jauh pada tu. Kan? Contoh kita punya sahabat penulis seorang Dr. Zubaidi Johor. Kami minum-minum, dia kata saya tak minat sebenarnya jadi doktor ni. Habis doktor minat jadi apa? Saya minat jadi penulis. Kan? Jadi hati dia tak kat situ. Dia kata kalau suruh dia sambung sampai ke tinggi-tinggi, anak kita kena tahu je letak jangkaan kita, anak ni nak jadi apa dan sebagainya, dan kemudian kita wujudkan persekitaran, kita berikan dia pendedahan dan kita cubalah mempengaruhi dia dengan memberikan info-info yang membolehkan dia membuat pertimbangan dia sendiri bahawa dia naklah ke situ. Bila dia sendiri buat keputusan, biasanya dia sendiri akan cuba usaha untuk buat yang terbaik. Kalau dia sendiri nak, bila dia sendiri nak, mudah kerja kita. Okey. Jadi itu antara perkara yang saya perlu beritahu. Okey. Dalam kita besarkan anak-anak ni, saya dalam motivasi aliran pelajar yang saya jalankan, ada 4 perkara sebenarnya yang saya selalu sebut. Saya sebut perkataan itu asas, asas. ASAS. Ingat perkataan ni, asas. ASAS. Bila kita nak besarkan anak, insya-Allah kalau ASAS ni, asas ni, kalau kita betul-betul tumpukan secara betul, seimbang, insya-Allah anak jadi orang hebat. Baik, apa dia A yang pertama? A yang pertama adalah agama. A yang pertama adalah agama. Bukan bermakna bila agama kita nak jadikan dia ni masuk pergi sekolah agama, masuk kelas tahfiz, hafal 30 juzuz Al-Quran. Bukan itu sahaja. Bila kita kata agama, adalah orang ini dia sedar hakikat hidup bertuhan. Dia pergi mana-mana pun dia sedar hakikat hidup bertuhan. Kan? Dia tahu bahawa Allah itu sentiasa melihat perbuatan dia. Dan dia tahu tentang hakikat merendah diri, mengabdikan diri kepada Allah. Dia tahu tentang tauhid yang kuat itu tauhid yang bagaimana. Tauhid yang mantap itu tauhid yang bagaimana. Kan? Anak saya masa tingkatan 2 yang lelaki Institut Quran Kuala Lumpur, saya dah bawa dia sambil-sambil nak pergi makan roti canai, saya duduk kat dia sembang dengan dia.
Saya kata, Imran, ni ayah nak beritahu. Sebab apa? Belum tentu esok ayah hidup. Nanti kalau ayah tak ada perkara-perkara yang ayah nak beritahu dah tak dapat beritahu. Okey, hari ni ayah nak cerita tentang perkara yang lebih tinggi sikit. Kan? Tentang hakikat kejadian insan. Cerita hakikat kejadian insan dengan budak tingkatan 2. Sebab saya takut kalau saya mati, dia faham, dia mencari hakikat kejadian insan daripada orang lain, tengok-tengok dapat guru-guru yang salah, yang sesat, habis. Kan? Jadi saya beritahu kan, macam mana hakikat kejadian insan, macam mana tentang jasad, macam mana tentang qalbu, macam mana tentang akal, macam mana tentang roh. Semua saya cerita dekat dia. Okey, saya dah faham tak ni? Oh, faham. Macam tu ke? Ya, macam tu. Kan? Jadi bila cerita, saya kata benda ni tinggi, tapi awak kena tahu sebab awak aliran agama. Tapi sekarang dia pula tanya saya balik. Hari tu ayah kata macam mana? Boleh cerita dengan budak? Boleh. Kan? Tetapi kita guna bahasa mudah-mudah. Itu yang saya guna dengan dia. Baik. Jadi agama kena kuat. Saya kata kok mana sekalipun, Allah ni saya kata, dosa apa sekalipun, Allah masih beri pengampunan. Tapi syirik pada Allah, maka tidak ada keampunan. Apatah lagi kalau kita mati syirik pada Allah. Jadi saya pesan pada anak-anak, jaga tauhid, jaga akidah. Mana buat apa sekalipun, jaga yang itu. Jadi sebab tu, agama yang bila kita sebut agama, selain daripada kita ajar dia Al-Quran, kita ajar dia solat, kita ajar dia wuduk, kita ajar dia fardu ain, kita ajar dia benda-benda macam tu, yang paling penting mantapkan tauhid dia, mantapkan akidah dia. Kan? Sebab itu pokok pangkal yang paling penting sekali dengan anak-anak kita. Mantapkan tauhid, mantapkan akidah dia, mantap keyakinan dia. Kadang-kadang ditanya soalan-soalan yang bila kita buat macam ditanya soalan-soalan yang sukar untuk kita jawab. Kan? Contoh ditanya soalan, siapa cipta Tuhan? Misalnya kan. Budak-budak tanya. Kan? Jadi kita kata, kalau kita kata mudah saja. Kan? Bila ada benda yang kita pegang, kita nampak apa semua, ada tak orang cipta? Ada. Dan ada benda pula yang kita tak nampak, ada tak orang cipta? Contoh dia kata apa? Udara nampak tak? Tak nampak, tapi boleh dirasa. Betul? Betul. Elektrik nampak tak? Tak nampak, tapi dapat lihat kesannya. Betul? Betul. Begitulah. Kalau ada benda tu mesti ada pencipta. Habis kalau kita ni hidup, takkan tak ada orang cipta. Maka yang ciptanya adalah Allah. Tetapi ada perkara yang di belakang kita tak boleh nak tengok. Contoh perkara di belakang kita tak nampak. Perkara di sebalik dinding kita tak nampak. Jadi akal manusia ini ada had. Kan? Allah jadikan akal manusia ada had. Jadi soalan awak itu soalan yang hanya memerlukan keimanan, keyakinan, kepercayaan tanpa dolak dalil. Tak boleh tu. Barulah macam tu. Kan? Baik. Kemudian ditanya saya lagi, dia kata Allah tu macam mana? Allah tu macam mana ditanya. Soalan budak tingkatan 2. Allah tu macam mana ditanya. Kan? Sebab dia kata, adakah seperti kita ada tangan, ada telinga, ada apa? Saya kata Allah itu mendengar tetapi bukan guna telinga macam kita. Allah tu nampak bukan mata macam manusia. Kan? Kita kena cerita dekat dia. Allah tu macam mana? Senang aja. Kan kita kata, kita selalu sebut la ilaha illallah. Kan? Ya? Kita selalu sebut, ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi saya kata dalam ayat nafi dan isbat ni tadi, saya kata untuk kita kenal Allah, kita kena nafi. Nafi. Dalam la ilaha illallah, nafi dan isbat. Nafi je dulu. Maksudnya nafi macam mana? Bila kita pejam mata, Allah ni alif lam lam ha kot. Nampak? Nafi. Allah ni macam ni kot. Ada tangan macam ni. Nafi. Apa saja yang otak kita boleh fikir, semua kena nafi, saya kata. Apa yang otak boleh gambar, semua kena nafi. Nafi. Contoh saya kata, kita letak semua benda atas meja, kita yang ni bukan, 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 yang bukan. Bila kita tolak semua yang bukan-bukan, yang tinggal apa? Yang tinggal yang ia satu lah. Jadi bila kita tolak semua, itulah satu yang tinggal. Itulah Allah. Maknanya kita tak boleh nak gambar, kita tak boleh nak bayang, kita tak boleh nak imagine, kita tak boleh, semua tak boleh. Sebab tu nafi dulu, barulah memperakui. Oh, macam tu. Macam tu lah. Maknanya kalau kita masih cuba fikir, nafi. Masa kita nak bayang-bayang, nafi. Sebab apa? Allah hanya boleh dirasa dalam qalbu, saya kata.
Kita rasa dalam kalbu, kita dekat dengan dia. Kita semayang, kita dekat dengan dia. Kita baca Quran, kita dekat dengan dia. Kita dengar, kita takut dengan dia. Itu kita hanya boleh rasa saja. Jadi benda-benda macam itu asas dalam agama. Cerita kepada anak benda-benda yang memperkukuhkan akidah dia. Itu penting sangat-sangat. Sebab apa? Sebab dia macam ni. Kita dengan anak-anak, kita tak ada pun 24 jam sehari semalam. Tak ada. Bohong kalau kita boleh tengok anak kita 24 jam sehari semalam dari dia kecil sampai dia besar. Mustahil. Nanti dia pergi sekolah, dia jumpa kawan, dia lepas sekolah dia pergi lepak sana sini, dia pergi ada program, dia ada apa, kan, dia berjumpa dengan cikgu, dia berjumpa dengan orang lain. Jadi kita tak boleh kita tak boleh nak ikuti perkembangan anak-anak kita. 24 jam tak boleh. Tetapi kita boleh wujudkan satu kerangka dalam fikiran dia. Yang kerangka itu menjadi sempadan, menjadi panduan untuk dia. Bila dia keluar, kalau dia katakan orang ajak dia nakal dia suka, budak-budak suka nakal. Tapi bila dia sampai serta ini berlebih. Nakal boleh, tapi ini dah lebih, ini dah over, ini dah berlebih, yang ni aku tak ikut. Jadi di situ kita kena sediakan anak-anak kita dengan panduan-panduan hidup supaya dia tahu batas-batas. Kan, kita tak boleh nak anak nakal. Anak ni dia suka mencuba, dia suka mencuba sesuatu yang baru. Kenakalan dia tu tadi. Kan? Sebab tu kalau kita dekat sekolah jumpa dengan budak-budak macam-macam. Nakal dia tu kadang-kadang dia suka menguji, mencuba. Kan? Pasang paip baru paip pecah. Toilet baru elok-elok, esok dah tak ada tempat duduk. Jadi semua ni sebab apa? Dia suka tengok, dia suka itu. Jadi kita kena ajar anak kita tentang benda-benda tu. Sebab meletakkan disiplin dalam diri anak ni, kita kena faham. Anak ni, kita kena disiplinkan dia, kita kena dia tahu bahawa dalam hidup ni ada sempadan, ada peraturan, ada undang-undang, ada halal haram seawal usia 2 tahun lebih dah kena dah. Dan umur 3 tahun lebih, dia sudah pandai memanipulasikan cerita untuk selamatkan diri dia. Contoh katalah ada gula-gula, dia ambil gula-gula tu, dia ambil abang dia punya. Kan? Kemudian abang pun kata, "Mak, adik ambil gula-gula abang." Kita pun pergi dekat adik. Adik ambil gula-gula abang kan? Tak ada, mana ada, tak ambil pun. Padahal tengah makan. Tak ada, ni adik punya. Nampak? Dia sudah pandai berbohong seawal usia 3 tahun tau. Budak-budak ni. Sebab itu, bila kita tahu dia ambil, jangan tanya soalan untuk dia tambah kesilapan dia. Kita dah tahu dia ambil. Kita pergi tanya, adik ambil? Memang dia jawab tidak. Maknanya kita mengajar dia untuk berbohong. Jadi komunikasi ke caranya betul. Macam mana cara dia? Adik main sini. Yang adik makan gula-gula abang tu kenapa? Terus je. Faham? Jangan tanya. Ambil gula-gula. Memang dia jawab tidak lah. Makna kita latih dia untuk berbohong lagi. Tak, terus saja. Kita tahu dia buat salah. Dan nampak pun kesalahan itu. Tak tanya dah. Terus. Kan? Kenapa ni? Kenapa ambil? Kenapa tak minta izin dulu? Nak ambil boleh minta izin baru kita cerita. Contoh, anak saya nombor 1. Ini cerita anak nombor 1. Kami pergi kedai buku MPH di Ipoh. Masa tu kat Ipoh. Tuan. Beli buku, beli. Balik rumah. Dalam beg plastik ada 1 pen. Saya kata, aku tak bayar pen ni. Tanya isteri. Yang bayar pen ni. Tak. Habis kenapa ada dalam beg plastik? Yang pergi cuma kami bertiga je. Saya, isteri, anak lelaki saya yang sulung masa tu. Habis, yang masa tu umur dia sekolah rendah. Habis, siapa masukkan dalam beg plastik tu? Pasti anak lelaki tu yang masukkan. Jadi, tak payah tanya lagi dah. Tak payah tanya. Safwan mari sini. Ni Safwan ambil ke? Jawapan dia apa? Confirm dia kata tidak. Jadi apa kita nak buat? Safwan mari sini. Ini pen ni, kenapa Safwan masukkan dalam beg plastik sebelum dibayar? Dia pun dia bila kita dah tahu dah. Makna betul lah tu. Kan? Jadi, okey tak apa. Mai sini. Kita pergi balik semula.
Saya ambil dia, saya kata tak apa, saya nak bawa anak. Patah balik, pergi MPH balik. Okey, bila pergi MPH balik, apa patut kita buat? Jangan bayar. Bila kita bayar, kita ajar dia maknanya kalau aku nak sesuatu, ambil dulu, ayah mesti bayarnya. Nampak tak? Kita mengganjari perbuatan buruk dia. Jangan bayar. Kita terus dia kata, buat apa? Kita kata, ambil pen ni, tu kakak jaga kaunter, serahkan pada kakak. Okey? Dan kita balik. Dia serah. Budak tu pun macam terpinga-pinga. Kenapa? Dia ambil tadi masuk dalam beg plastik. Minta maaf. Okey, tak apa dek. Balik. So, dia tidak dapat benda yang dia nak kerana dia ambil itu tadi. Dalam perjalanan balik, saya cakap kat dia, lain kali kalau nak, beritahu ayah minta. Baru ayah belikan. Jadi, kadang-kadang kita pergi bayar. Tak boleh. Sebab kita mengganjari perbuatan dia. Dia subconscious mind ni, dia bertindak dengan kita mengajar dia satu benda. Maka dia akan lekat. Contoh, maknanya lain kali kalau aku ambil benda-benda aku nak, ayah pergi, ayah bayar. Tak boleh. Benda-benda macam ni. Sebab tu contoh, ini berlaku dengan saya yang mengajar bendanya, mak saya pun juga. Yang mana waktu tu saya jumpa duit 50 sen. Tahun 70-an, 50 sen besar tak? Besar. Kemudian mak balik, cakap kat mak, Aswadi jumpa duit 50 sen mak. Mak tu pun kata, kau ambil kat mana? Jumpa mak. Yelah, jumpa kat mana? Dekat jalan. Mak saya tanya saya satu, kalau duit engkau jatuh, duit engkau hilang, kau cari balik tak? Carilah. Macam mana cara kau cari balik? Kita akan tengok balik, lalu balik jalan kita lalu tadi. Tengok kiri kanan ada tak ada. Kan? Agak-agak orang yang hilang ni dia cari balik tak? Mungkin dia cari balik. Habis tu kalau dia lalu jalan tu dia jumpa tak? Tak jumpa. Pasal apa tak jumpa? Pasal engkau dah ambil duit tu. Sekarang pergi letak balik betul-betul kat tempat yang ambil tadi. Jalan kaki 2 km letak duit balik 50 sen kat situ. Kan? Jadi benda macam tu. Begitu juga kadang-kadang kita dengan anak-anak, kita dengan anak-anak datang, kita tengah masak jemput cokodok kata. Kan? Anak pun datang, mak nak satu. Kita kata tak apa, kejap lagi kita goreng, kita makan sama-sama. Satu je mak, satu je, kan? Dia pun tarik ni. Satu je mak, minta kita makan sama-sama sayang. Nak sekarang juga. Kita bagi tak? Kita bagi. Kita mengganjari perbuatan buruk dia. Yang dia meronta-ronta tadi. Tetapi apa yang dia faham? Mak aku ni, dia ada limit. Kita push, mesti dapat. Dia push, mesti dapat. Tekan sikit, mesti dapat. Sebab, kita dah kata apa? Sebentar lagi kita makan sama-sama. Kalau kita tak kata macam tu, dia datang minta bagi tak apa. Kan? Ni kita dah kata kita nak makan sama-sama, tapi kita pergi buat benda tu. Maka kita mengganjari perbuatan dia. Kadang-kadang kita bagi dalam keadaan macam mana? Kita bagi dalam keadaan marah. Bila dia datang kali kedua, minta lagi, minta. Nah, orang kata makan, marah ni, konon marah. Tapi tak. Dalam hati anak, yes, aku dapat. So, benda-benda macam ni, bila daripada kecil kita bagi jemput-jemput, bila besar dia tak nak jemput-jemput dah, dia minta motosikal lah, dia minta apalah. Ini yang sakit kepala mak ayah ni. Kan? Jadi sebab itu, kita kena, didik anak, jangan mengganjari perangai buruk. Jangan mengganjari perbuatan buruk. Daripada kecil lagi. Ya? Baik. Kemudian saya nak kongsikan juga dari segi perkataan yang saya selalu. Siapa dekat sini sebenarnya? Kan? Kadang-kadang kita pergi, ada setengah orang kata, tak bagus, membebel. Membebel tu tak salah. Tapi kita kena membebel dengan cara yang betul. Contoh. Kan? Contoh, katalah, kita balik kerja penat, apa semua. Kita masuk rumah, tengok-tengok berselerak rumah kita ni.
kan, dengan baju anak dia campak dekat cushion, kasut anak dekat luar, stokin satu kat dapur, satu kat ruang tamu, kan, pinggan mangkuk dia makan, dia biarkan saja atas meja, tak diangkatnya, kan. Lepas tu dengan makanan berterabur, nasi apa semua ni, kan. Lepas tu dia duduk kat atas, duduk main dengan gadget dia. Biasa tak keadaan macam tu? Kita balik penat, kita punya terus, kan, panggil abang, kakak, adik, mari sini semua. Semua datang sebab kita dah jerit. Datang kan, datang tu datang. Baik, baju tu siapa punya? Abang kata saya punya, mak. Berapa kali mak dah cakap, baju kalau dah pakai jangan duk campak macam tu. Kan? Ni kasut siapa punya? Adik kata saya punya. Ke mana dah pergi dia punya stokin tu? Duk buang mata macam tu. Kan? Berapa kali mak nak cakap, jangan duk buat macam tu. Kan? Ni siapa makan? Kakak, nama aja anak perempuan. Dah kena, kan. Baik. Kita bebel macam tu 1000 kali pun dia tak jadi bekas. Sebab apa? Sebab kita tidak faham cara otak berfungsi. Kita kena faham cara otak berfungsi, baru kita cara komunikasi akan dapat dipertingkatkan. Saya ambil contoh. Bila kita nampak anak kecil kita yang baru pandai bertatih sikit-sikit, mula pegang gelas kaca. Gelas kaca, dia bawa air sirap tu, kan. Dia berjalan tatih. Apa biasa kita mula cakap? Jangan jatuh nanti. Betul tak? Kita takut benda tu jatuh, kan? Adik, jangan jatuh. Apa berlaku bila sebab kita cakap? Masa tu juga bekas gelas tu jatuh. Betul tak? Dia terkejut, masa tu juga gelas tu jatuh. Baik. Apa akan berlaku kalau kita cakap macam ni? Kita tengok, alamak, dia dah jalan dengan pegang kuat. Apa akan berlaku? Dia akan pegang kuat. Betul? Jatuh tak? Kita pun pergi ambil gelas tu baik-baik. Jadi otak kita, anak, otak kita pun sama, akan terarah kepada apa yang kita cakapkan. Sebab apa? Otak kita bila berfikir, dia berfikir dalam bentuk apa? Otak berfikir dalam bentuk apa? Pictorial, kan? Dalam bentuk gambar-gambar, dalam bentuk suara-suara, dalam bentuk video-video. Kan? Otak kalau tak ada gambar, tak ada suara, tak ada video, apa jadi? Kan? Pernah tak tanya orang buta macam mana cara dia berfikir? Contoh dia kata, macam mana dia tahu orang tu cantik? Dia ada gambaran yang dia buat wujudkan dalam otak dia, kecantikan orang tu. Kan? Cubalah pergi tanya dengan orang buta. Kan? Maknanya matanya buta, otak dia tak buta. Mata tak boleh nampak gambar, otak dia masih boleh membina gambar-gambar. Jadi oleh sebab itu, bila kita tahu otak berfikir dalam bentuk itu, maka kita kena manfaatkannya. Contoh, bagi contohlah senang. Katalah saya bagi contoh. Saya balik Terengganu, kan? Ya, nak balik Terengganu baru-baru ni. Dalam perjalanan daripada Kuala Lumpur nak sampai ke Terengganu tu, ada sebuah lori terbalik. Okey, sebuah lori terbalik. 3 buah kenderaan duk langgar belakang. Tung. Dekat mana? Betul-betul lepas daripada Gambang tu. Betul-betul lepas daripada Gambang. Okey. Faham tak cerita saya? Faham kan? Saya kata ada sebuah lori terbalik, maka kereta melintang jalan dan kereta dah langgar belakang dia, 3 buah kereta. Baik. Sekarang bila saya cerita, yang mendengar ni perlu menggambarkan. Betul? You all tak boleh tidak menggambar. Mesti nak menggambarkan. Baik, bila nak menggambarkan, sekarang saya tanya puan nampak bila cerita tadi nampak tergambar, betul? Lori apa puan nampak dalam gambaran itu? Trailer. Lori apa puan nampak? Trailer juga. Tuan nampak lori apa? Sama. Tuan nampak lori apa? Lori sayur nampak. Puan nampak lori apa? Trailer. Puan nampak lori apa? Lori bawa barang. Puan pula nampak lori apa?
lori balak. Cuba tengok. Cerita yang sama, tapi ada lori balak, ada lori sayur, ada lori trailer, ada lori bawa barang. Cerita sama je. Baik, bahaya cerita ini apa dia? Bahaya dia apa? Kita percaya kepada apa yang dah register. Kita keluar nanti, kita pun cerita, tadi Dr. Tengku Asmadi cerita ada satu lori balak terbalik dekat. Bila masa saya sebut lori balak? Kenapa? Sebab ketika saya bercakap, itu yang terbayang dalam gambaran dia, itu yang dia diregisterkan. Maka dia pun percaya bahawa lori balak yang terbalik. Salahnya siapa? Salah saya ke salah tuan-tuan dan puan-puan? Bukan, salah saya. Kenapa salah saya? Sebab saya tidak memberikan info yang tepat. Jadi salah saya, bukan salah tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan dah betul. Jadi saya kena betulkan statement saya. Saya kena kata apa? Ketika perjalanan balik ke Terengganu, selepas daripada Gambang, saya nampak sebuah lori minyak pun kena sebut. Minyak Petronas. Nanti nampak Shell, nampak Petron. Nampak tak komunikasi sekarang ni macam mana? Okey? Dia kalau dia hierarchy of communication ni, kalau kita tengok hierarchy dia, generalization process tu, yang saya sebut yang pertama tadi, generalization dia tinggi. Boleh ke bercakap macam tu? Boleh. Untuk apa? Untuk kita jadikan, kita berikan satu soalan, kita berikan satu arahan, the rest you pandai-pandai buat. Sebagai ketua, okay, saya tak tahu macam mana yang buat, maka kita berikan satu arahan yang tinggi, aras tinggi, supaya dia datang dengan dia punya creativity. Boleh cakap macam yang pertama tadi. Tapi bila kita pergi kepada sesuatu yang important, kita tak boleh cakap macam tu. Kita kena detail supaya dia nampak apa yang dia nak lakukan. Sebab itu cara otak berfikir. Kan? Jadi oleh sebab itu kita sangat kena berhati-hati di zaman fitnah media sosial ni. Sangat kena berhati-hati. Kenapa? Sebab ada mungkin orang yang sengaja meletakkan kenyataan-kenyataan, penulis-penulisan yang nak membawa lead kita kepada satu cara fikir. Bahaya. Penulisan influencer ni bahaya. Kan? Nak bawa kita, itu yang kadang-kadang kita follow orang, taksub orang tanpa sebab, ikut je, percaya je, sama-sama menjadi orang yang fitnah kepada orang lain. Bahaya. Ya, bahaya. Jadi bagi orang lain mungkin dia tak ada ilmu macam tu, dia terpedaya lah. Tapi bagi macam saya yang saya belajar bab ini, tak mudah untuk diperdayakan. Kan, kalau kena juga tu wallahualam lah, tapi tak mudah. Baik, jadi cerita dia kita kena faham, otak berfikir dalam bentuk gambar-gambar, dalam bentuk video-video. Jadi oleh sebab itu bila kita dah berfikir macam tu, Allah, Tuan Haji pun aras lagi tinggi. Dia boleh membaca apa dalam isi hati. Terima kasih. Okey. Jadi bila kita sebut macam tu, sekarang saya ajar cara bila setiap kali kita berkomunikasi dengan anak. Okey? Bila setiap kali kita berkomunikasi dengan anak, bila kita membebel kepada anak kita, boleh bebel, tetapi bebelan kita mesti mengandungi perkara-perkara yang membentuk gambar-gambar, video-video yang mengarah dia kepada benda yang kita nak dia lakukan. Contoh, kita nampak tadi baju berselerak. Siapa punya ni? Abang punya. Abang, kan mak dah cakap. Kan? Baju bila dah pakai terus masuk dalam bakul. Kita arah terus. Baju dah pakai terus masuk dalam bakul. Ini siapa punya kasut stokin? Kan mak dah pesan. Kasut, stokin, kalau nak pakai lagi stokin, masukkan dalam kasut, letak ke di rak kasut. Ini siapa makan ni? Kakak anak perempuan. Kerja anak perempuan antaranya mesti bagus di dapur. Jadi bila kakak makan, kakak apa semua ni, kemas elok-elok, angkat terus bawa ke sinki. Dan terbaik basuhkan sekali. Baik, yang itu cakap 10 kali, cakap 20 kali, maka dia akan nampak benda yang sama, maka dia akan terdorong untuk melakukannya. Sebab itulah iklan ni, kalau kita tengok iklan dia cukup faham benda-benda macam ni. Pernah tak kita tengok satu iklan dulu, iklan ubat nyamuk?
yang lelaki sasa tu. Apa iklan dia? Ubat nyamuk apa tu? Sheltok ke? Sheltok Sheltok. Okey. Sheltok. Baik. Saya nak beritahu macam mana iklan mempengaruhi pemikiran. Okey. Satu, bila dia buat iklan, bila iklan tu ada, dia mesti ada elemen yang unik. Contohnya lelaki yang sasa tu unik supaya orang akan ingat. Satu. Kedua, dia akan mainkan banyak kali. Dia akan berulang-ulang kali. Bukan sekali. Kalau iklan keluar sekali tak laku produk tu. Dia keluar lagi. Berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali keluar. Tak cukup dengan satu medium. Dekat TV keluar, dekat radio keluar, dalam akhbar keluar, dekat internet keluar, dekat Facebook keluar, dekat billboard ada. Merata. Dia serang minda kita bertubi-tubi. Dan dia menggunakan apa? Dia menggunakan ayat-ayat power dia. Contoh, saya tak ingat Sheltok ni apa. Saya bagi contoh je. Contoh. Sheltok, ubat nyamuk pertama di Malaysia. Baik. Siapa bagi dia ranking pertama tu? Dia sendiri. Kita percaya tak? Kita tak percaya. Betul tak? Tapi dia tak kisah. Dia tak kisah benda tu sama ada kita percaya tak percaya, dia tak kisah. Sebab dia nak benda tu, statement yang strong statement tu akan sentiasa bombat kita. Datang banyak kali. Sebab untuk membina kepercayaan, dia kena datang berulang-ulang kali. Dan akhirnya kita mula percaya kepada benda yang tidak benar sekalipun. Kan? Ulang-ulang kali. Untuk membina kepercayaan tu tadi. Lepas tu, bila dia dah kata Sheltok macam tu, baik. Masa mana dia mainkan iklan dia? Iklan yang paling mahal adalah pada waktu-waktu yang peak dia kan. Dan dia mainkan iklan tu ketika emosi, intensiti emosi kita tinggi. Contoh kita tengah tengok anugerah apa contoh. Kan? Tempat pertama dimenangi oleh, kita dengar dulu apa kata penaja. Kan? Dia tengah intensiti tinggi tu. Masa intensiti tengah tinggi tu, saat dia potong. Keluar iklan. Iklannya, lelaki tu. Menyampah betul aku tengok Mamat ni. Kan? Dia jadi menyampah kan apa semua kan? Baik, hati-hati menyampah intensiti tinggi. Marah intensiti tinggi, menyampah intensiti tinggi, sedih intensiti tinggi, sayang intensiti, cinta kasih intensiti tinggi. Kan? Meluat intensitinya tinggi. Jadi, apabila benda-benda ni masuk pada intensiti yang tinggi, dia terus shoot direct ke subconscious mind kita. Dia tanam terus. Kan? Contoh. Puan, namakan saya seorang cikgu masa sekolah rendah ke sekolah menengah tak kisah. Yang puan ingat sampai hari ini. Seorang je. Teacher Yong Bong In. Puan dah belajar dengan berapa orang cikgu selama ni? Tak terkira Kenapa tiba-tiba cikgu tu yang keluar? Maknanya sangat best, intensity tinggi. Puan pula siapa cikgunya? Kenapa? Cikgu karate. Kena karate banyak kali. Jadi cerita dia apa? Cerita dia ada sesuatu memory ataupun sesuatu emosi yang terjalin. Itu sebab kita paling ingat. Jadi oleh sebab itu, bila iklan ni dimainkan, dia akan mainkan pada intensiti yang tinggi. Okey, lekat terus. Baik. Jadi apa yang boleh kita manfaatkan dengan cerita mendidik anak-anak ni? Pertamanya sekali, kita wajib kena ulang. Walaupun kena bercakap benda yang sama 1000 kali, cakaplah. Tetapi kena dengan, bila kita cakap, image, gambaran yang ada dalam fikiran dia, mestilah gambaran tentang apa yang kita nak dia lakukan. Itu saya namakan bebelan, itu bebelan yang positif. Bukan bila tergambar benda yang kita tak nak. Kan? Mak dah kata, jangan main campak merata-rata. Itu benda kita tak nak. Habis kalau tak nak campak merata-rata, apa kita nak suruh dia buat? Masuk dalam bakul. Kenapa tak cakap masuk dalam bakul berulang kali? Kenapa nak cakap jangan letak merata-rata? Itu yang berulang kali.
Nampak tak? Jadi kita kena fokus kepada apa yang kita nak dia buat. Okey, kita nak dia buat. Sebab tu kadang-kadang dulu sebelum orang faham tentang bahasa ni, jangan pijak rumput. Sekarang janganlah kita nampak perkataan jangan pijak rumput ni. Dia tulis apa? Sila guna laluan yang disediakan. Betul tak? Maknanya dia dah belajar juga. Orang dulu tak belajar. Maknanya dia tu dah mula belajar bahawa perkataan jangan pijak rumput, lagi orang pijak. Lagi nak pijak. Contoh. Lagi dia isap rokok. Contoh dengan apa ni, dengan anak kita. Kata dia panjat pokok. Kan? Kalau mak-mak kita dululah, kita zaman kita dulu, Prof Kamil kan, kita jenis panjat pokok. Budak sekarang mana gerti panjat pokok. Panjat pokok. Nanti mak kata, "Ya Allah Asmadi, janganlah duk panjat pokok tu, nanti jatuh apa semua." Kita panjat lagi. Mak dah kata jangan duk panjat pokok tu, kita panjat lagi. Cuba mak kita datang macam ni. Eloklah tu tak cukup tinggi, naik lagi. Masa tu pula kita turun. Betul tak? Jadi kadang-kadang bahasa ni kan, dia kena tu kan. Jadi itulah sebabnya penting kita memahami macam mana kita nak berbahasa dan macam mana kita nak fahamkan untuk lekat dalam kepala anak-anak kita. Okey. Kemudian ini fakta Fakta saya. Saya bila saya dah buat motivasi lebih daripada 30 tahun. Ada ketikanya saya buat survey. Saya suruh anak-anak ni tulis, kan. Tolong berikan saya 5 nama orang yang menjadi model ikutan, idola ataupun model ikutan masing-masing. 5 saya kata. Kan? Tulis 5. Tahu bila budak-budak ni tulis? Nama artis masuk, jutawan masuk, nama politician masuk, nama orang hebat, saintis masuk. Kan? 2 nama yang selalu missing, hilang. Pertama nama mak ayah, kedua nama Nabi Muhammad SAW. Dan hasil daripada penelitian saya secara sendiri nama mak ayah yang tulis 10% sahaja daripada anak-anak yang tulis nama mak dan ayahnya. Dalam lebih kurang 10%. Dan yang tulis nama Nabi Muhammad SAW lebih kurang dalam 15 ke 20% sahaja. Ramai nama Nabi tak masuk. Bila tengok hebat, dia nampak orang lain dulu, tak nampak Nabi dia dulu. Maknanya Nabi tak duduk dekat depan, mak ayah tak duduk dekat depan, orang lain dulu duduk kat depan. Sebab tu bila kita tegur anak, kita puji anak, kan? Cuba kita salut sikitlah, salut dengan macam mana? Bila dia buat baik, kita puji. Allahu Rabbi, yang ni lah yang ayah suka, yang ini yang Nabi suka, yang ini yang Allah suka. Selalu sebut perkataan ini yang Nabi suka, ini yang Allah suka, ini yang Nabi suka, ini yang Allah suka. Jadi bila kita selalu ulang, dia lekat. Bila lekat, kan, bila tanya saja siapakah idola dia, dia akan masuk nama Nabi SAW. Kan, duduk kat depan. Dan kebanyakan yang tulis nama Nabi SAW ni, kebanyakannya lah adalah budak-budak sekolah agama. Budak-budak sekolah agama. Dia orang yang banyak masukkan nama Nabi. Minta maaf Prof, kita nak sampai pukul berapa Prof? Saya lupa nak tanya tadi. Saya 2 hari pun tak apa demi Prof punya community ni. Okay, baik. Jadi faham apa yang saya sebut tadi Jadi kita kena sentiasa tu. Dan saya pernah dapat kes. Kes yang mana anak kena gantung sekolah. Anak kena gantung sekolah kerana masalah disiplin. Masalah rokok dengan masalah ponteng. Jadi dia kena buat, belum buang kena gantung dulu. Tapi kalau buat lagi sekali kena buang sekolah. Jadi mak ni terkejut. Mak ni beritahu saya apa yang patut dia buat untuk anak ni tadi. Saya kata, 1, puan kena buat sesuatu yang puan tak pernah buat selama ini. Kena buat sesuatu yang tak pernah puan buat selama ini. Puan pernah marah dia tak? Banyak kali doktor. Pernah berbel dengan dia apa semua? Pernah banyak kali. Ayah dia belasah dia pun pernah.
Okey, buat sesuatu puan tak pernah buat. Sebab apa? Sangat penting bila kita buat sesuatu yang lain daripada yang lain, unik. Baik, apa nak buat? Pertama, puan siapkan dulu satu surat. Tulis curhat. Surat tu mesti curhat. Curahan hati. Tulis surat tu. Tuliskan. Betul-betul tulis. Beritahu, mulakan dengan betapa puan bangga ketika dapat dididik. Puan bangga, harapan puan begitu tinggi dan puan percaya dia anak yang baik. Puan percaya, mula dengan itu. Kemudian terus nanti cerita betapa rasa kecewa, rasa hampa, kan, terhadap apa yang dilakukan apa semua. Dan penutupnya sekali, tulis pula yang puan sentiasa doakan dan puan takkan putus asa doakan dan puan percaya dia mampu melakukan perubahan. Jadi saya bagi rangka gitu, tulis, dia pun tulis. Baik. Bila puan ambil dia nanti, biasa kalau itu puan marah, kali ni puan jangan bercakap apa-apa walaupun sepatah. Jangan cakap apa. Jangan cikgu ambil dia, bawa balik, sepatah pun jangan cakap. Okey, diam aja. Dia pun ambil anak, diam. Dia tak cakap apa-apa. Sampai balik sampai rumah, puan kalau dah sediakan makanan untuk dia, puan terus duduk dalam bilik. Betul, duduk dalam bilik. Lepas tu sebelum tu serahkan surat tu kat dia. Jangan cakap apa. Okey. Lepas tu 3 hari jangan bercakap, bangun malam solat hajat untuk anak. Kan? Apa berlaku dengan anak? Anak dah rasa dia tahu dia buat salah. Dia dah rasa sangat bersalah dan dia rasa macam Allah, kenapa aku buat mak aku macam ni? Kan, kenapalah aku hancurkan harapan mak dan ayah aku, kenapalah aku ni anak yang baik. Sebenarnya tulisan pada surat itu telah lead dia kepada satu cara fikir. Okey. Kenapa saya suruh tulis surat? Kalau kita cakap masuk sini dah habis dah. Sama ada disimpan tak disimpan kita tak tahu dah. Bila kita tulis surat, dia akan pegang, dia akan baca. Dia akan pegang, dia akan baca. Dia akan pegang, dia akan baca. Dia akan baca banyak kali. Dan benda tu akan membentuk satu cara fikir dia. Dan kerana kita tak bercakap dengan dia, maka dia tak ada sebab untuk dia membantah, melawan cakap kita balik. Sebab kita tak bercakap apa-apa. Tetapi dia lebih kepada self-reflection. Dia reflect diri dia sendiri. Ini yang bisa ni. Bila dia mula berfikir, dia sendiri yang merasakan dia telah melakukan satu kesalahan. Ini yang bisa ni. Lepas 3 hari saya kata, panggil anak, duduk depan. Apa yang pada surat, masa itulah curahan hati berdepan. Lepas dia cakap, dia kata anak dia punya peluk dia. Anak dia kata, maafkan saya mak, saya tobat mak, saya takkan buat lagi mak, saya mak. Tak. Baik, mak percaya kamu, mari kita doa sama-sama. Doa. Sampai sekarang anak tu jadi orang bagus. Kan? Doa. Sebab kita buat sesuatu yang tak pernah kita buat. Kan? Jadi orang bagus sampai sekarang apa semua, belajar bagus dah tak ada dah. Kalau tidak dulu bawa balik kena tu, bawa balik kena. Sebab dia sentiasa tunjukkan hebat dia dalam tu. Lagi kita marah lagi jadi. Jadi bila mak buat macam tu, alhamdulillah selesai masalah tu tadi. Kan? Jadi kita kena berbeza sedikit pendekatan dengan anak-anak. Jangan kita selalu guna pendekatan yang sama. Kadang-kadang cara kita mendidik anak ni, gaya pokok ibu babaan kita ni, anak kita dah tahu dah pattern kita ni. Dia dah tahu dah pattern kita macam mana. Siap kalau kawan datang tidur rumah kita, dia boleh pesan dari kawan tau. Nanti kalau ayah aku bising kau jangan peduli tau. Ayah aku memang macam tu. Tapi hati dia baik, dia tak cakap apa pun. Siap bagi tip dekat kawan. Kan? Mak aku nanti kau jangan ambil hati tau. Kau tak duduk mak aku, kau jangan ambil hati. Mak aku memang macam tu, kan? Tapi tak ada apa pun. Siap. Dia dah kenal pattern mak ayah ni, dia dah beritahu dah pada kawan-kawan dia, pattern mak, pattern ayah. Maknanya kita dari segi satu aspek kita gagal lah sebab anak kita dah boleh baca pattern kita.
Kita jangan jadikan kita benda tu dia boleh baca pattern kita. Biar tanya-tanya. Kan? Anak saya kalau dia buat salah, ada ketika dia buat salah, isteri saya cakap sebab tak tahu je, buat tak dengar je. Kan? Supaya anak tak dapat pattern. Kan? Tapi kalau ada ketikanya pula bila dia bercakap tu, dia buat salah tu, kita marah dia betul-betul. Tapi bila kita marah tu bukan dari hati, marah tu lakonan je. Orang marah daripada hati. Kau marah-marah sampai dia sini. Kau mengah lepas marah. Penat. Kan? Nasib baik tak sakit jantung, rebah dia dulu kan. Ya. Marah, dia punya penat dia sampai tercungak-cungak marah dia kan. Aduh. Orang marah tu boleh, tapi marah tu jangan sampai dari hati, hanya lakonan kita saja marah untuk mendidik. Saya kadang-kadang saya marah anak kan, marah. Saya bila saya marah, isteri saya tak kacau lah, dia tahu saya marah. Tapi adakah macam tu saya marah hari-hari? Tak ada. Kalau kita hari-hari jadi pattern. Bila jadi pattern, dia dah tak dengar dah. Kan? Jadi sebab tu kita ada ketika, sebab tu bila kita kata bersederhana dalam mendidik, maknanya apa? Maknanya ada waktu kita tegur baik-baik, ada waktu kesalahan pertama kita tak boleh marah. Kesalahan pertama kita kena panggil dia duduk depan kita. Okey, abang tahu apa abang silap abang hari ni? Tahu bah. Apa silapnya? Dia cakap, okey, tak apa. Apa yang abang belajar daripada kesilapan itu? Dan apa yang abang fikir di masa akan datang, apa yang perlu diperbaiki? Biar dia jawab. Ya, biar dia jawab. Bukan datang daripada kita. Itu adalah antara sesi coaching antara kita dengan anak tu tadi. Coaching dengan anak ni tadi, yang kata coaching, kan? Dia bukannya kita ajar dia buat A tu, buat A, B, C, D, E ni kita ajar semua. Tak. Coaching ni, sesi coaching dia banyak. Kita soal, biar dia datang dengan idea. Kita soal, biar dia bagi jawapan. Kita soal, biar dia sendiri bagi pandangan. Ini sesi coaching. Kan? Sesi coaching bukan kita beritahu, okey, lepas ni abang buat macam ni, lepas ni abang buat macam ni, kalau salah dia buat macam ni. Itu bukan coaching. Itu kita mengajar anak nak buat apa. Biar dia datang dengan idea dia. Itu secara positif kita minta dia berfikir. Dan insya-Allah bila kita buat macam tu, anak akan lebih ke depan dalam banyak perkara. Sebab kita dah latih dia berfikir. Kita dah latih dia untuk dia faham perasaan dia. Jangan bila kita tanya, jadi abang rasa apa sekarang? Kan? Abang rasa nak marah, betul? Betul. Tak apa. Itu perasaan biasa. Semua orang ada rasa marah. Yang tak bolehnya bila marah itu kita luahkan dengan cara bertindak kasar. Nak marah tak jadi masalah. Itu memang Allah anugerahkan perasaan nak marah pada abang. Jadi sekarang ni bila nak marah, apa yang abang fikir? Apa tindakannya? Ini soalan-soalan kita. Selalu kita coaching anak. Kan? Supaya dia datang dengan idea-idea yang bernas untuk dia atasi masalah dia. Bagus dia, bila dia masuk alam pekerjaan, dia masuk alam dewasa, dia boleh handle diri dia tanpa kita. Sebab dia dah biasa fikir. Dia dah biasa bersoal jawab dengan diri dia. Dia tak perlukan orang. Dia tahu apa yang dia patut lakukan. Kita tu satu skill yang kita tingkatkan. Ya. Jadi tu dia. Ya. Jadi bila kita sebut asas tu, itulah dia asas agama, sasiah, akademik dan skill. Saya lupa nak lengkapkan perkataan asas awal-awal tadi. Bila nampak Prof dah ke depan ni, saya dah tahu masa dah semakin suntuk. Dan insya-Allah sebenarnya saya ada dalam belakang kereta, kalau ada orang nak beli buku baru saya. Buku baru saya tajuk dia Mudahnya Mendidik Anak Yang Baik Lagi Cerdik. Mudahnya mendidik anak yang baik lagi cerdik. Cerita dia sebelum ni saya ada banyak buku parenting, tapi banyak yang dah tak diterbitkan. Contoh buku teknik memotivasikan anak cara positif oleh PTS dah tak terbit dah. Buku tu 2009 dulu pernah menang anugerah berita harian dan Popular Bookstore, dah tak terbit dah. Kan? Kemudian saya ada buku Power Parenting oleh Galeri Ilmu, dah tak terbit dah. Tak tahulah, mungkin sebab dulu dia terbit banyak, jadi saya yang jualkan sampai habis pun. Jadi nak minum-minum, jangan kacau ayah pergi. Nanti pukul apa nak balik sekejap lagi, dah beritahu ayah. Jadi sebab apa? Sebab kita sayang dia, kita tak nak sesuatu. Jadi bila dah dekat, kalau ada apa-apa, boleh je hello, sekejap je ayah boleh sampai kata. Jadi itulah cara kita beritahu dia bahawa kita sebenarnya sebab kita sayang. Kan, sebab kita sayang.
Tapi jangan sampai sayang tu sampai anak nak pergi perkemahan tak boleh. Yang tu semua kita berikan sebab di bawah pengawasan cikgu. Kan? Dan jangan pula sayang anak. Kadang-kadang budak-budak sekolah rendah ni sekarang ni cikgu-cikgu takut kepada bahaya. Kadang-kadang perkemahan dia buat kat padang sekolah aja. Dia tak keluar dah pergi luar. Tapi masalahnya kejap lagi kawan tu cuit anak kita. Tu bukan kereta mak awak ke? Aku nampak dah 10 kali dah pusing kat padang sekolah. Jangan buat kerja macam malulah anak tu ni. Saya cerita ni pengalaman betul. Saya PIBG. Ada mak punya 10 kali. Duk pusing pagar. Nak masuk tak boleh. Tapi dapat pusing, dapat khemah pun jadilah. Itu terlebih lah tu. Hati-hati. Ya. Budak-budak sekarang ni, saya tengok dia punya influence dia suka nak leisure benda mall. Tak, bukan budak-budak sekarang. Kita pun dulu macam tu. Cuma beza dia je. Kita tak ada mall. Kita pergi mandi sungai. Kita banyak pokok. Kita kadang-kadang kita lupa bahawa kita pernah jadi budak. Bukan. Seronok berkawan-kawan ni kayu basikal dengan satu kampung kan. Itu seronok dengan berkawan-kawan ni. Bukan anak kita je. Memang seronok. Cuma biarlah kita beritahu batas-batas tu saja. Kan. Kita kadang kita tak faham nak. Sebab sekarang zaman dia macam tu, ada mall, ada apa tu. Kan? InsyaAllah. Kita kena lebih komunikasi bagi dia faham. Kan? Jadi tak adalah masalah. Saya tak tahu, tapi anak saya dah masuk 10 orang. Setakat ini belum ada lagi yang joget dekat mall nak barang apa semua. Tak pernah ada lagi lah. Kan? Saya beritahu arwah mak saya. Anak-anak saya Alhamdulillah. Kan? Tak adalah joget-joget nak barang apa semua, guling-guling, tak ada macam anak orang. Tahu mak saya jawab apa? Habis dia minta semua dapat, nak guling apa? Saya terduduk, betul juga. Dia minta semua dapat, nak guling apa lagi? Aduhai. Okey. Alright. Jadi itulah, kalau ada yang nak tu boleh datang pada saya lah. Ni buku. Okey, insyaAllah buku ni saya sampai nak boleh macam doktor kata lah, boleh